Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurin Zati binti Muhammad Rahizan daripada kelas ZDT 3D. Nombor matrik saya adalah 19 ZDT 19F1004. Okey, hari ini saya ingin membentangkan soalan yang saya buat berdasarkan soalan case study 2. Okay, soalan yang saya dapat adalah soalan 1. Yang pertama adalah mengenai design user interface seperti gambar raja di atas. Okey, berdasarkan soalan ini, saya telah membuat lukisan awal sebelum membangunkan aplikasi tersebut. Jadi, saya telah membuat lukisan interface bagi before dan juga after. Okey, pada bahagian before, interface ni terdapat 3 bahagian button. Yang pertama adalah untuk senarai nama JTMK staff. Yang kedua adalah untuk senarai nama JTMK staff dan berserta sebab untuk kehadiran atau ketidakhadiran staff tersebut. Okey, button yang terakhir adalah button untuk pilihan bahasa. Okey, pada setiap button itu terdapat juga perbezaan antara simbol-simbolnya. Jadi kat situ boleh membezakan pengguna menggunakan aplikasi tersebut. Okay, seterusnya interface bagi after. Interface bagi after terdapat carian bahagian atas sekali yang ada bahagian kanta. Di situ boleh cari nama staff. Okey, kemudian pada bahagian bawah dia pula, apabila kita tekan button untuk senarai nama JTMK staff, akan terpaparnya senarai nama JTMK staff berserta status kehadiran staff tersebut. Okey. Kemudian button yang kedua adalah senarai nama JTMK staff juga, dan akan paparkan juga sebab kehadiran staff tersebut. Okey, kemudian terdapat maklumat tambahan pada interface tersebut, adanya attendance status. Attendance status ni macam kalau kita tekan button yang pertama, yang button JTMK staff, okey, kat tepi tu akan ada status kehadiran staff tersebut. Okey, kalau staff tu hadir, akan paparnya tanda betul, tanda yes. Okey, kalau staff tersebut tak hadir, akan keluar tanda pangkah, tanda tidak hadir. Okey, yang last sekali adalah button back. Kalau pengguna salah guna dalam aplikasi tersebut, pengguna boleh tekan button back tu untuk kembali kepada paparan yang pertama. Okey, so bagi contoh lukisan gambar interface bagi before seperti di atas ini. Okey, kemudian bagi yang interface after juga seperti di atas ini. Okey, seterusnya saya akan menerangkan mengenai Universal Design Principles seperti gambar raja soalan di atas ini. Okey, prinsip yang terdapat dalam aplikasi tersebut ada 5 prinsip. Okey, yang pertama adalah simple intuitive use. Okey, simple and intuitive use ni kerana pada bahagian button interface tersebut mempunyai simbol-simbol yang dapat membezakan antara bahagian-bahagian itu apabila pengguna ingin membuat pilihan untuk tekan button tersebut. Okey, prinsip yang seterusnya adalah perceptible information. Perceptible information ni aplikasi ini sudah lengkap dengan pelbagai information. Contohnya aplikasi tersebut akan update kehadiran staff tersebut pada setiap hari. Okey, yang seterusnya adalah tolerance of error. Tolerance of error, kalau pengguna salah guna dalam aplikasi tersebut, pengguna boleh menekan button back di bahagian bawah sekali untuk kembali kepada main page. Okay, prinsip yang seterusnya adalah flexibility in use. Flexibility in use ni kerana aplikasi ni simple dan sangat senang untuk pengguna menggunakan aplikasi ini.
Okey, prinsip yang terakhir adalah size and space for approach and use. Okey, bagi yang itu pula adalah aplikasi ini tiada had limiter untuk pengguna memasukkan data JTMK staff tersebut. Okey, contoh jawapannya seperti di atas ini. Okey, jadi itu sahaja penerangan saya pada kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nurul Ain Amisha binti Muhammad Zahari dari kelas DDT 3D. Nombor komputer saya 19 DDT 19F1044. Hari ini saya ingin menunjukkan aplikasi yang memudahkan pengguna untuk melihat kehadiran staf di JTMK. Okey, kita akan tunjuk projek tersebut. Okey, inilah app saya dan kawan saya Reka. Ada dua, tapi saya buat dua ni sebabnya saya nak terangkan apa interface, apa paparan yang dia akan keluar selepas itu. Contohnya kalau kita tekan segitiga, dia akan keluarkan nama staf JTMK. Okey, contohnya paparan ni dia akan keluar kan. Lepas tu Madam Zarina tidak hadir, dia akan tanda kat pangkah ni. Kalau Sir Faizal dia hadir dekat right ni, dia akan paparkan. So sekiranya untuk menyenangkan pengguna, dia ada button search ni, kita boleh cari nama staff yang kita nak cari tu. Lepas tu letak ni pula dia ada senaraikan nama staff JTMK tu dengan reason kenapa staff tersebut tidak hadir. Okey, dia akan paparkan paparan yang ni. Lepas tu contohnya Sir Faizal tidak dapat hadir, reason kenapa dia ada meeting emergency dan atau emergency leave. Masuk macam urusan peribadi. Sekiranya masuk salah masuk button lain, kita boleh tekan button back ni. Lepas tu dia akan paparkan kat interface utama ni. Lepas tu kalau kita macam, bukan semua orang gunakan bahasa Inggeris kan, so kita boleh tekan button language choice ni, kita boleh pilih language apa kita nak guna. Contoh bahasa Melayu, dia akan paparkan bahasa Melayu. Lepas tu attendance status ni pula untuk menyenangkan pengguna faham cara menggunakannya. Contoh kalau ada, dia akan ada button dekat yes ni, dia akan pangkah. Kalau tak ada, dia dekat pangkah ni, dia cakap no. Lepas tu apps ni digunakan untuk memudahkan urusan pengguna. Tidak perlu pergi ke pejabat tersebut dan tidak perlu menunggu urutan untuk menanyakan kehadiran staf tersebut. Contohnya isu semasa sekarang, kita tidak boleh berkumpul. Adanya apps ni, kita boleh menjaga kesihatan diri. Okey, itu saja daripada saya. Harap puan bergembira dengan video saya. Okay, terima kasih. Untuk soalan OpenAI yang pertama, apakah pendapat anda mengenai aplikasi ini? Dikategorikan sebagai accessibility of system. Untuk soalan kedua, bagaimanakah kita dapat memperbaiki interface aplikasi ini? Dikategorikan sebagai design of system. Untuk soalan yang ketiga, bolehkah anda menilai fungsi aplikasi ini? Dikategorikan sebagai usability. Untuk soalan keempat, menurut anda, apa yang paling bermanfaat untuk menggunakan aplikasi ini? Dikategorikan sebagai accessibility of system. Untuk soalan kelima, adakah anda melihat aplikasi ini sentiasa dikemas kini? Dikategorikan sebagai usability.